Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah, kita bersyukur dapat bersama pada malam ni. Dan insyaAllah, macam sesi-sesi yang sebelumnya, insyaAllah kita dapat berkongsi sedikit pengalaman, kongsi sedikit pengetahuan untuk menjadi panduan kita insyaAllah. Alhamdulillah, saya sebenarnya baru je habis tadi 2 hari kita ada online Effective Safety Health Committee with Impact. Betul? Hampir lebih daripada 27 orang bersama saya pada hari ini secara online untuk pelajari bagaimana kita nak empower safety committee kita, bagaimana kita nak empower dan memastikan safety committee kita dapat menjalankan tugasnya dengan betul. Okay. Dan dalam session tersebut juga saya kongsikan banyak tips-tips dan juga banyak rahsia-rahsia supaya anda boleh lakukan sesuatu yang lebih baik dengan komiti member anda. Betul? Kenapa? Macam saya selalu bagi tahu, sebagai safety officer, tugas kita tidak seorang sebenarnya. Tugas kita juga ada rakan-rakan kita yang lain. Siapa dia? Kita ada safety committee kita ada juga emergency response team, first aider, all safety punya team yang kadang-kadang memang diadakan untuk support role of safety dalam tempat kerja kita. Dan Alhamdulillah, nampak tak sempat tukar baju lagi ni, masih dalam kereta lagi, tapi dah sampai depan rumah ni, insyaAllah. Dan pada malam ni saya nak berkongsi sedikit salah satu pertanyaan yang paling banyak saya dapat. Hai, siapa yang ada kat sini? Bagi salam. Assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillah dapat jumpa lagi malam ni. Walaupun penat on the way ni, masih lagi orang kata semangat untuk berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dengan anda semua. Betul? So siapa yang ada kat sini bagi salam sikit. Dan juga jangan lupa juga share pada kawan-kawan kita, share juga kepada grup-grup lain, supaya kita boleh beri manfaat pada orang lain. Ingat, sebaik-baik manusia yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Dan lebih banyak anda boleh beri manfaat, lebih banyak value dan nilai anda. Dan always remember that juga, dalam menjalani hidup ni, memang apa ilmu yang kita dapat, apa information yang kita dapat, apa perkara-perkara bagus yang kita dapat, kita akan sentiasa boleh berkongsi dengan orang lain. Betul? Dapat. So dengan kita berkongsi, dia akan lebih memberi kita kekuatan untuk melakukan dan juga melaksanakan ilmu tersebut. Itu juga yang saya lakukan dulu. So during masa saya bekerja sebagai safety officer dulu, every time weekend cari peluang untuk buat orang kata training, buat maybe volunteer. So along the way kita akan lebih terdedah kepada teknik-teknik dan skill-skill yang akan bina keberanian kita. Okey, boleh? So malam ni saya nak share sedikit tentang bagaimana kita nak menjadi seorang auditor yang bagus, auditor yang excellent. Okey. Siapa yang nak saya berkongsi? Tulis kat situ. Saya nak. Kerana apa? Pada saya salah satu kelebihan dan salah satu peluang peluang kepada safety practitioner, peluang kepada safety officer. Anda boleh dan juga mesti menyediakan diri anda untuk jadi seorang auditor. Saya selalu pesan macam tu. Kerana apa? Kita memang bagus anda ada tempat kerja yang menjamin. Amat bagus anda ada tempat kerja yang maybe memberi anda peluang sebagai safety practitioner atau safety officer atau bahkan safety manager pun. Tapi ingat, kita juga kena sentiasa bersedia. Bersedia untuk apa? Bersedia untuk yang pertama, bersedia untuk mendapatkan peluang-peluang lain untuk menggilap kita punya skill. Kita kena bersedia untuk sekiranya kontrak kita habis, kemungkinan company kita melakukan VSS ke retrench ke, betul? Kemungkinan organisasi yang kita duduk maybe tidak stable lagi dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita ada lagi lifeline. Apa dah? Lifeline. So that's why saya ada juga student-student, orang-orang yang maybe dah bekerja, tiba-tiba kontrak dia habis, tiba-tiba kontrak dia tidak di-renewkan lagi. Ada juga yang di mana berlaku VSS, mereka adalah antara pertama yang diberhentikan. Kemungkinan department tu diperkecilkan daripada 5 orang hanya menjadi 2 orang. Betul? So
indirectly sebagai safety practitioner, anda kena sentiasa bersedia. Bersedia untuk apa? Bersedia untuk melihat option-option baru, melihat option-option lain, melihat juga peluang-peluang lain yang kita boleh kembangkan daripada profession safety ni. Betul? So therefore, salah satu profession yang anda boleh look at apa dah? Auditing. Ataupun menjadi seorang auditor dan melihat peluang untuk menjadi seorang auditor. Dan bagaimana untuk jadi seorang auditor? Macam saya selalu kongsikan juga, dan saya nak recap balik. Pertama sekali, anda kena bersedia. Bersedia untuk apa? Bersedia untuk belajar. Belajar apa? Belajar contohnya komunikasi. Kena ada. Anda juga kena pelajari, especially untuk siapa-siapa yang berminat untuk menjadi auditor, sama ada certification sebagai internal auditor ataupun anda boleh pergi pada lead auditor course. So lead auditor course juga memberi anda initial qualification untuk menjadi seorang auditor. Okey, boleh? Okey, good. Yang keduanya, pertama sekali bersedia untuk belajar. Penting juga, kerana apa? Bila anda jadi auditor ni tuan-tuan, dia adalah ongoing punya pembelajaran. Saya sendiri pun masih lagi belajar sekarang ni. Kerana apa? Bila kita mengaudit, kita akan jumpa suasana yang berbeza. Kita akan jumpa auditi yang berbeza. Kita akan jumpa juga benda-benda baru dan pengalaman-pengalaman baru bersama auditi yang kita akan ketemui. So every day of auditing is a learning curve for all of us. Okay, boleh? So therefore, kita kena faham juga, untuk jadi auditor yang cemerlang, kita kena always update the knowledge. Apa dah? Update the knowledge. Kita kena sentiasa belajar untuk update knowledge tentang bertanya soalan. Bagaimana taktik bertanya soalan contohnya. Taktik bagaimana mengaudit secara remote. Sekarang ni ada juga teknik baru. Dulu kita buat audit face to face. Ada sekarang kita audit remote. Ada juga kata audit hybrid. Faham tak? So ini adalah teknik-teknik baru yang kemungkinan dulu tak ada pun. Dulu hanya kita buat face to face, betul? Sekarang dah ada hybrid lah, ada remote audit lah, betul? So we have to update with our latest methodology and latest skill. Kemungkinan anda ada pengalaman jadi auditi, bagus. Kemungkinan anda ada jadi pengalaman sebagai orang yang diaudit, bagus. Itu memberi anda sedikit kelebihan. Kerana apa? Sekurang-kurangnya anda tahu apa perasaan seorang auditi bila dia audit. Dan apa kesilapan-kesilapan auditor yang menyebabkan auditi maybe tak support, maybe terasa dan sebagainya. So we have to adjust. Apa dah? Adjust teknik yang betul dan taktik yang betul dalam mengaudit. Dan kepada siapa-siapa lagi yang belum lagi ada pengalaman, ada yang bagi tanya saya, Encik Fakrul, boleh ke saya jadi auditor? Saya cuma triple S saja. Encik Fakrul, boleh ke saya jadi auditor kalau saya tidak ada pengalaman dalam safety tapi dalam bidang lain? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, menjadi seorang auditor bukan dilahirkan. Apa dia? Auditor bukan orang yang dilahirkan terus jadi auditor. Auditor bukan orang yang ditakdirkan jadi auditor daripada awal kelahiran dia. No. Kita kena faham, auditing is learnable skill. Apa dia tulis kat situ? Auditing is learnable skill. Yang paling penting dalam pembelajaran, kita kena ada guru yang betul, mentor yang bagus. Faham saya? Kita kena ada persediaan untuk belajar. Kita kena bersedia juga untuk invest. Apa dah? Invest. Saya sendiri pun invest dengan masa, dengan tenaga, dengan maybe wang ringgit pun ada juga untuk masa depan yang lebih baik. Okay. So itu penting. Untuk jadi safety auditor ataupun auditor yang excellent, kita kena bersedia. Bersedia dari segi mental dan bersedia dari segi fizikal. Kenapa? Tugas seorang auditor ni, kita kena bersiap untuk travel. Kita kena bersiap untuk maybe melihat company-company yang berbeza. Dan kita kena bersiap untuk sentiasa dalam mood pembelajaran. Okay? Itu penting. Alhamdulillah, siapa yang ada kat sini, beritahu salam. Assalamualaikum, apa khabar? Hai Satwan, apa khabar Satwan? Jacqueline, hai, apa khabar Jacqueline? Lama kita tak dengar tak ke udara. Okay, thank you very much for Satwan, apa khabar Satwan? Hai, excellent day to you. Hey Fiza, apa khabar? Tahniah Fiza kerana orang kata telah lepas exam dan InsyaAllah dapat orang kata recognize sebagai safety officer. Tahniah
Tahniah kerana lepas exam yang lalu. Bagus. Dan kita ada hai Hafiza, bagus. Satwan, apa khabar? Surashan, hai Surashan, apa khabar Surashan? Okay, good. Kita ada Adri, apa khabar Adri Yusof? Kita ada Jacqueline juga, Mior. Yes, okay. Dan in here, always remember, untuk menjadi auditor yang bagus, kita kena ada apa dah? Set of mind yang betul. Saya always bagi tahu, dalam perjalanan menjadi auditor safety ataupun safety officer sendiri, kita akan ada dapat banyak cabaran. Dan 90% cabaran daripada manusia. Betul? So, bila cabaran berkaitan dengan manusia, kita kena bersedia untuk mempunyai, orang kata, persediaan mental yang kuat. Persediaan mental yang positif. Persediaan mental yang memberi kita kekuatan untuk meneruskan apa juga yang kita lakukan, walaupun apa cabaran yang datang. Betul? On that part. So, mental state dipanggil apa? Seterusnya, mental state is very important on that part. Apatah lagi kalau jadi auditor. Kenapa? Bila kita menjadi auditor, mental state amat penting untuk kita boleh mengawal diri kita supaya terus positif. Walau apa keadaan pun yang berlaku. Kadang-kadang during audit, ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Betul? Contohnya kadang-kadang ditinggalkan auditi lah. Kadang-kadang dokumen yang kita minta tak sampai-sampai lah. Betul? Itu belum masuk lagi auditi buat magic lah. Auditi backdate dokumen lah. Betul? Auditi buat apa cara saja pun nak menutup kesalahan dia lah. Betul? All that particular thing berlaku. Ada juga di mana situasi yang kadang menguji credibility kita. Contohnya ada juga auditi yang mencabar kewibawaan auditor. So all that situation menyebabkan kita lebih kuat. Kerana apa? Cabaran menjadikan anda lebih kuat. Pengalaman menjadikan anda lebih matang. Betul? So stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 hari lepas akan datang. Dan saya akan share juga bagaimana kita nak mula dan bagaimana journey yang sepatutnya sebagai seorang auditor yang excellent ni. Bagaimana rupanya daripada kita mula bekerja sebagai safety officer sehingga satu level di mana kita boleh menjadi auditor yang profesional, auditor yang boleh pergi ke berbagai negara, sekurang-kurangnya dapat menggunakan ilmu yang kita ada kepada level yang seterusnya. Okay? Always bersedia dan ada pemikiran dalam diri anda untuk jadi seorang konsultan yang bagus, untuk jadi seorang auditor yang bagus, dan untuk menjadi seorang trainer yang bagus. Kerana package ini telah ada dalam tugas anda sebagai safety officer, tinggal anda mendapat path atau perjalanan yang betul untuk mencapai dia. Okay? So, jumpa lagi di masa akan datang, 2 hari lagi. So, saya akan live setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. So 3 kali seminggu. InsyaAllah saya akan kongsikan perkara-perkara, pengalaman-pengalaman yang boleh membawa anda ke level yang seterusnya. Okay? So stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? Okay, bye. Yeah.